Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nombor 1. Dengar ni, ada 10 saya nak bagi. Cuba mulakan dengan bawang dahulu. Bawang adalah sayur yang terbaik yang Tuhan jadikan. Cantik design dia semua. Kalau anda potong tengok berlayer-layer. So, jadikan onion sebagai tu punya culinary ataupun masakan-masakan you mesti ada onion, bawang. Satu, dia walaupun ada sikit karbohidrat, bawang yang tak mau karbohidrat langsung tu sampai sikit pun tak boleh. Saya kata kalau bawang pun kau nak kira karbohidrat, kira kau tu terlalu OCD lah. Tahu tak apa OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Dah jadi disorder dah. Jangan sampai macam tu. Bawang boleh. Okay, no problem. Dia kena hati-hati. Kalau you lebih sangat tu, kadang-kadang dia akan menjamu selera kepada SIBO, Small Intestine Bacteria Overgrowth. Itu saja dia punya kelemahannya. Kalau you ambil terlalu banyak bawang, katakan you makan sate, bawang sampai 4 biji, ataupun you tabur atas salad you sampai 3 biji misalnya daripada bawang tu. Saya rasa kalau 1 biji medium size, no problem. Boleh? So, bawang yummy, very good. So, ambil ya, banyak vitamin, banyak mineral, dan dia ada yang bagusnya. Kenapa saya bagi top 10 ni? Sebab dia ada sulfur. Apa saja yang ada sulfur is very good. Dan dia juga dalam konsep allium. Allium ni adalah bahan-bahan yang bagus juga untuk lawan penyakit-penyakit sampai ke kanser pun, ya. Dia membantu. Satu lagi, garlic. Nombor 2, garlic, bawang putih. Anda tahulah bawang putih memang terkenal beribu tahun dan dah jadi sebagai ubat pun. So please, dia ada allicin. Dan allicin ni adalah bahan senyawa, bahan hidup yang bagus, dan dia juga ada cysteine. Cysteine tu kalau anda pernah dengar NAC, N-acetylcysteine, NAC, pernah saya mengajar dulu. Siapa-siapa yang nak majukan kesihatannya, tambah NAC ni, cysteine ni, sebab cysteine ni boleh bertukar menjadi apa? Menjadi glutathione. Dan pernah dengar glutathione? Glutathione tu dia adalah antioksidan yang terkenal, nombor 1 sebenarnya. Cuma kebelakangan ni dia kalah dengan melatonin. Melatonin dah take over. Tak orang sangka-sangkakan yang bagi tidur malam tu kan. Tapi itu very good. Garlic jangan lupa letak kat mana-mana makanan pun mesti ada garlic. Dan you boleh ambil secara raw, mentah, ataupun ramai orang tak suka sebab dia gigit sedikit. Tapi kalau biasa, no problem. Nak masak pun no problem. Okay? Cuma bagi mereka yang suka sangat garlic ni, isunya cuma bau badan. Body odor tu dia wangi lah. Maksudnya kalau dekat dengan orang tu, Allahu Akbar. Okay. Tapi dia bagus. Siapa yang makan banyak garlic, mosquito, nyamuk tak suka dekat. Yang penting dari segi top 2 saya dah bagi tadi, bawang, garlic. Nombor 3 ialah gubis lah. Sama ada gubis hijau atau gubis ungu, you must take. Okay, because it is the cheapest, senang dapat, senang dibeli, mana-mana pun ada. Orang tak boleh naik harga, tidak ada kontrol harga, dan dia di bawah konsep cruciferous vegetable. Saya nak mula cerita ni sekarang. Kebanyakan ke depan yang saya cerita ni semua cruciferous. Cruciferous tu maksudnya boleh rangup bila kita makan. Dia bunyi pun cantik, gigit pun cantik, dan dia boleh keluarkan banyak vitamin mineral. Boleh makan secara raw, mentah, boleh dimasak, ataupun boleh digoreng-goreng, ataupun boleh difermentasi, maksudnya dijerukkan dia kan. Bila jeruk tu jadi apa? Dia jadi fiber yang bagus, dan ini kebaikannya bukan dari segi vitamin mineral daripada cabbage tu sahaja. Dia juga menjadi fiber yang cukup banyak sehingga kan bila difermentasikan menjadi makanan untuk bakteria. So it's very good for bacteria. Dia jadi probiotik, dan probiotik adalah amat orang selalu lupa. Maka kita biasakan diri kita dengan yang saya buat sauerkraut dulu, ingat tak? Yang saya tekan, dipotong halus-halus tu, lepas tu bor garam, lepas tu tekan lagi berlayer-layer, lepas tu simpan tak sampai seminggu, you dah boleh makan. Sedap bukan main. Oh cun. Yang ni kalau siapa biasa makan kimchi ke, atau makan natto daripada Japan tu, ataupun pernah dengar kombucha semua tu, ini semua makanan-makanan bakteria yang kalau you belajar tentang bakteria saja, kalau you tak pandai jaga dia, siap kau dari segi kesihatan kita. Terus nombor 4 ialah bell pepper tu yang warna traffic light, merah, kuning, hijau, ada orange lagi, besar-besar lah. Okey, you potong ni sebab dia banyak vitamin C, you boleh makan secara snack. Of course masuk dalam salad, you boleh masuk dalam fajitas. Ni makanan-makanan orang-orang zaman sekarang ni lah, nak masuk atas tu potong, design sendiri ke macam mana pun makan lah. Asalkan you tahu dia cukup kuat dengan
vitamin C. Okey, memang very good bell pepper ni. Berwarna-warni pula tu, rainbow food. Lepas tu seterusnya ialah Brussels sprout. Anda pernah dengar Brussels sprout adalah makanan kesihatan yang antara terbaik di dunia sebenarnya. Tak payah kita lawan lagi dah. Dia cruciferous, dia boleh mendetoxkan, membersihkan liver kita. Maksudnya cleansing. So liver kalau dia dapat cleanse is very good. Sebab dalamnya ada camphorol. Ada satu bahan panggil senyawa, the active ingredient is called camphorol. Camphorol ni adalah antioksidan, lawan karat, lawan free radical, anti-inflammation untuk Brussels sprout dan anti-cancer pun. Okey, seterusnya ialah cauliflower. Anda selalu dengar lah. Zaman moden ni, cauliflower ni selain daripada banyak vitamin, mineral dan tinggi dengan potasium, dia boleh kita buat berbagai approach sekarang ni. Ramai marketer dah buat sampai kan jadi mashed cauliflower, bukan mashed potato lagi dah. Lepas tu dia boleh buat steam pun boleh, kita boleh buat nasi pun. Ada orang dah jual, you pergi kat supermarket, dia panggil cauliflower rice. Saya pernah makan, nampak design dia pun macam nasi yang dah hancur-hancur tu, putih-putih, dan kita boleh buat macam nasi. Dan sebenarnya dia sayur, cun tak? So makanlah nasi cauliflower. Tapi zaman moden ni bila dah boleh macam tu, dia buat macam-macam. Dia buat pasta lah, ataupun dia buat pizza lah. Dia punya crust tu kan, dia kata pizza punya crust tu diperbuat daripada cauliflower, kunun. Kalau dia kata made with, diperbuat dengan cauliflower, berarti itu bukan 100% cauliflower. Yang nasi tadi, yes, 100% cauliflower, faham? Tapi kalau dia kata diperbuat dengan cauliflower, dah bohong. Pasal apa? Cuma 10-15% saja cauliflower, yang lain semuanya ada starch yang lain, ada bahan-bahan karbohidrat yang tinggi juga. Kita kan nak lari daripada karbohidrat, jaga baik. Tomato pula. Tomato adalah bahan ataupun sayur yang kalau you tidak allergic, setengah orang somehow dia tak boleh makan, kononnya kena gout dan sebagainya. Saya tahu tomato tu bukan masalah purine sangat. Gout yang ada masalah yang tak tahan dengan tomato ni disebabkan buah pinggang mereka dah mula rosak. Jadi dia tak boleh keluarkan uric acid atau purine yang datang daripada tomato ni. Sebenarnya tomato bagus sebab apa? Bila you masak dia, saya ulang, kena panaskan. Kalau dia raw, masih lagi fresh, mentah, dia tak keluar dia punya bahan aktif dia, iaitu namanya lycopene. Satu lagi nama lutein. Bahan-bahan ni lah yang lawan karat, lawan free radical, yang kebaikan dapat daripada tomato dengan kulit jadi cerah, semua tu jadi best. Tomato kan, dia sebenarnya disebabkan oleh lycopene. Tinggal brokoli, saya belum cerita. Anda pun dah tahu yang hijau tu memang cruciferous juga. Yang ni sampaikan lawan kanser, selalunya apa lagi banyak penyakit-penyakit kronik. Brokoli lah antara, kalau sayur 10-10 ni, brokoli lah antara top 3 pula, top 3. Okay, so brokoli jangan lepas peluang. Dia support macam-macam penyakit seperti diabetes pun ada, anti-aging lagi. Ambil dia dengan, selalunya raw susah sikit nak makan lah. Kadang-kadang orang buat smoothie pun masuk, boleh juga sebab dah di steam, no problem. Tapi kalau boleh you steam sedikit, you makan. Alright, brokoli is well known, tak payah kita debat lagi. Satu nama lettuce, iaitu salad, snacks. Boleh buat burger ni maksudnya bukan pakai bun lah. Lettuce tu, dia punya sayur tu dijadikan sebagai dia punya bun. Di tengah-tengah tu you boleh letak you punya vegan punya beans dan sebagainya, nampak macam burger juga boleh. Nama sayur yang paling top sebenarnya namanya ialah avocado. Avocado is number one, and kalau siapa dapat cari avocado setiap hari pun tak apa, sebiji atau 2 biji dah cukup you punya supply vitamin mineral, terutama sekali dia paling tinggi dengan potasium yang best ya. Dia ada potasium, of course vitamin mineral lain lah, selalunya potasium datang dengan magnesium, sodium. Yang you pentingkan ialah fibernya, sebab potasium you nampak macam dia fat kan, macam berlemak kan, tapi lemak dia adalah dipanggil good fat, very healthy fat, dan dia ada cuma 2% karbohidrat, dan dia ada 7% apa dinamakan fiber. Banyak fiber dia, sebab tu daripada anak baru boleh belajar makan, dah dilenyek-lenyekkan, you bawa lah dia berdekatan dengan avocado, insyaAllah. You tengok design dia pun cantik kan. Yang lain-lain tu bukanlah sayur tu tak bagus. Kita orang-orang yang kat Malaysia ni suka makan ulam,
one of the best. Tapi ada lagi nama sayur yang saya tak sebut tadi yang masih lagi top, cuma tak ada ruang untuk saya masuk, seperti celery kan, potato pun bagus, kale satu lagi, spinach. Cuma spinach, kale, celery, potato ni dia zaman moden ni dah banyak spray, banyak pestisida, so you kena hati-hati. Parsley pun bagus ya, green beans, zucchini yang macam timun tu, yang tu pun radish semua ni, eggplant, eggplant tu terung pun bagus.